Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. 头祷告， Ini kerinduan hati kami Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. 我们要成为你的门徒。 Kami rindu boleh semakin hari semakin mirip dengan guru, dengan Bapa kami. 我们每一天思念可以更像主，思念天父。 Tolonglah kami dalam kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. 求主帮助我们，在我们思想你的话语的时候，使我们得做能力。 Berkati setiap hamba-Mu yang mendengarkan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya Tuhan. 求主帮助所讲的，而且也帮助所翻译的。 Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. 我们把以下的时间交在神你的手中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. 我们祷告，奉耶稣基督的名。 Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih. 早安，亲爱的弟兄姊妹， Kita bersyukur untuk pagi yang Tuhan masih berikan kepada setiap kita. 我们感谢神，神与我们同在，给我们力量。 Mari saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. 今天早上我们要思想，而且要谈论的是马太福音第11章28到30节。 Akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 先用印尼文念一遍，然后再用华语。 Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. 马太福音11章28节，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就必使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。 Demikian firman Tuhan. 这是神的话。 Saudara, Wilma Rudolph adalah seorang atlet wanita pertama yang memecahkan rekor karena dia berhasil meraih 3 medali emas dalam Olimpiade Roma tahun 1960. 这一位女子 Wilma Rudolph 呢，她是第一位得到了3个奥林匹克金牌的女子。 Sungguh mengejutkan karena ketika kecil Wilma ini terserang penyakit polio yang menyebabkannya lumpuh selama bertahun-tahun. 使人惊撼的就是她年轻年少的时候，她犯了小儿麻痹症。 Nah, tapi pada usia sekitar 11 tahun Wilma ini mulai bisa berjalan dan dia punya cita-cita menjadi seorang pelari. 她大概11岁的时候，她那时候不能够走路，但她很想念可以成为一个赛跑者。 Awalnya orang-orang di lingkungannya tidak percaya bagaimana mungkin seorang anak yang pernah lumpuh tapi bercita-cita jadi seorang pelari. 起初，她四周围的人都不相信，一个已经瘫痪的人，难道可以成为一个跑步者吗？ Tapi Wilma terus berlatih dan berlatih selama bertahun-tahun dengan disiplin. 但之后，这个 Wilma 呢，她就一直的训练自己，不停的在赛跑。 Sampai akhirnya dia berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang wanita pertama, bahkan berhasil merebut 3 medali emas sekaligus. 直到最后呢，她终于达到了梦想成真，她终于得到了奥林匹克的3个金奖牌。 Wilma membutuhkan banyak latihan dan disiplin tinggi untuk dia bisa menjadi juara. 她付出很多的训练，而且很积极的致力的。 Nah, saudara, kita tentu setuju bahwa latihan dan disiplin itu diperlukan untuk seseorang bisa mencapai satu tujuan tertentu. 这个训练和智力都是很重要的，使一个人可以达到目标。 Bukan hanya tubuh fisik atau tubuh jasmani kita ini yang memerlukan latihan dan disiplin, tapi kita tentu setuju bahwa kehidupan rohani, kehidupan spiritual kita juga perlu latihan dan disiplin
supaya kita bisa bertransformasi. 不只是我们的身体需要接受训练，严格的训练，但是我们属灵里面的也是一样需要训练，然后身体都一致的。 Oleh sebab itu kita sering mendengar, bahkan kita sering diajarkan bahwa setiap orang Kristen itu harus menjalankan disiplin rohani, harus baca Alkitab, harus berdoa, puasa, dan lain-lain supaya kita bisa bertransformasi dan diubahkan serupa Kristus. 我们常常听到的就是说，基督徒呢应当接受属灵的训练，还要祷告，还要读经，才可以得到改造。 Nah, kan tetapi seringkali keharusan untuk melakukan disiplin rohani ini menjadi kendala, bahkan menjadi bumerang bagi setiap kita. 但是常常呢，这些必须做的事情呢，是我们诚然不去做了。 Saya kira hampir sebagian besar kita mengalami hal ini. 我看大多数的人已经碰到这样的事情了。 Awal-awal ketika kita baru percaya, apinya sedang bernyala-nyala, kita begitu semangat bangun pagi-pagi baca Alkitab, bisa berdoa berjam-jam. 初信主的时候，我们是那么的兴奋啊，很热情、很热心的祷告、读经啊、灵修等等。 Lalu kemudian akan muncul saat di mana kita mulai pelan-pelan jatuh, kita tidak punya lagi gairah untuk baca Alkitab, tidak punya gairah untuk saat teduh dan berdoa dan lain-lain. 但是过了一段时间呢，这个热情呢，慢慢的冷却了，心里不再那么的热切祷告了、读经啊、灵修了。 Nah, tapi karena kita ini mau jadi orang Kristen yang baik, apalagi kita ini aktivis gereja, kita ini mungkin pengurus, atau mungkin kita majelis, atau karena saya hamba Tuhan, maka saya berusaha, saya merasa saya harus baca Alkitab dan berdoa. 但是我们想要成为一个好的基督徒呢，要成为一个好的服侍者，无论是执事、干事等等，那么我们就要为自己去祷告、读经了。 Maka saya memaksa diri, saya berusaha melakukannya dengan sekuat tenaga, karena saya merasa saya harus melakukannya untuk jadi orang Kristen yang baik. 所以成为一个好的基督徒呢，我就要强迫自己努力的去做、去实行、去祷告、读经。 Dan akhirnya, karena saya terus berusaha melakukannya, saya berusaha sekuat tenaga, saya menjadi lelah. 当我一直不断的去努力的时候，强迫自己去做的时候，我就成为很疲倦的人了。 Bukan hanya lelah, saya mungkin merasa bahwa sekumpulan disiplin dan aktivitas rohani itu hanyalah sebuah beban berat yang sulit untuk dilakukan. 之后又觉得呢，我所做的这一切，无论是智力，无论是努力等等呢，就变成一个给我很大的压力了。 Sekumpulan disiplin rohani ini juga bisa jadi bumerang bagi kita. 这个属灵的操练呢，可能有时候也是成为反而压制我们的事情。 Ketika kita mengukur kerohanian seseorang hanya sebatas pada aktivitas rohani yang dia lakukan. 如果我们只探讨这一个人的属灵的一方面而已， Kalau dia masih rajin berdoa, kalau dia masih rajin baca Alkitab, berarti kerohaniannya masih oke. 如果这个人还有继续的祷告，那么这个人的属灵生命还是好的。 Padahal belum tentu seperti itu. 其实那是不一定的。 Atau mungkin kita melihat ada orang yang aktivitas rohaninya baik, 有的人觉得自己的属灵生命好， mungkin dia sudah baca Alkitab berkali-kali bolak-balik, mungkin dia sudah pernah baca Alkitab sampai selesai. 可能他有时候有读经等等。 Tapi hidupnya tidak jauh berbeda dari cara hidup orang dunia. 但是他所过的生活方式呢，和属世的人呢是没有什么不一样的。 Nah, maka saudara melihat contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu. 你已经听到了刚才我所做的一些举例。 Tentu saja bukan aktivitas rohaninya yang salah. 当然不是他属灵生命的错误。 Tapi mungkin karena pemahaman kita dan cara kita yang keliru di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. 但是很可能在我们过基督徒生活的那个方式是不对的。 Nah, maka hari ini
kita akan belajar dan merenungkan tentang arti dan tujuan kehidupan kekristenan kita yang jauh lebih dalam dari hanya sekedar melakukan aktivitas atau disiplin rohani. 那么今天我们要探讨的就是我们的这个心里面的心灵如何的去操练，如何去过得更好的基督徒生活。 Kehidupan kekristenan yang jauh lebih dalam artinya dibanding hanya melakukan aktivitas rohani yang terlihat dari luar. 一个更好的基督徒属灵生命是好过你在表面上所说出来给人看到的。 Saudara, kehidupan kekristenan kita ini tidak berhenti hanya ketika Yesus memanggil kita untuk percaya kepada Dia. 这样属灵操练是不停的，直到主到来。 Kita masih terus-menerus mengalami perubahan, mengalami transformasi. 我们一直的不断接受改造，接受改变。 Manusia rohani kita semakin hari semakin diubahkan sampai menghasilkan perubahan secara natural. 我们的灵人呢，不断的接受成长改变。 Perubahan secara natural itu merupakan hasil dari pekerjaan dan kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita. 那么我们属灵生命的成长呢，乃是主在我们心里面所做的工作。 Inilah yang disebut dengan formasi spiritual. 那就是所说的我们的精神上是属灵方面的编排与操练。 Yesus yang hidup di dalam diri kita itu bekerja sedemikian rupa sampai kita beroleh kesatuan dengan Dia. 主在我们里面的不断的动工呢，这造使我们能够成为更像他。 Sehingga pada akhirnya kita menjadi semakin serupa dengan Dia. 这到最后呢，我们就更像基督了。 Dan dampaknya terlihat bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain. 它的这个影响力呢，不只是我们自己可以看到，乃是别人是周围的人都看到的。 Maka kunci inti dari formasi spiritual adalah Kristus yang bekerja di dalam diri kita. 那么属灵操练的重点就是基督在我们里面工作了。 Nah, jadi jika kehidupan kekristenan kita itu bicara soal Kristus yang bekerja di dalam hidup saya, 如果说呢，主在我们里面工作呢，生活在我里头呢， maka sayanya ini hanya perlu datang kepada Dia. 那么就是我要到主面前来。 Kita hanya perlu memberi diri untuk Dia. 我们只需要把自己交在主的手中。 Kita hanya perlu menyerahkan diri untuk Dia bekerja seluas-luasnya di dalam diri kita. 我们把自己交在主的手中，让他能够大大的使用我们。 Maka Yesus mengajak kita untuk datang kepada Dia. 所以耶稣邀约我们来到主的面前。 Maka dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 tadi, Yesus mengajak setiap kita yang letih, lesu dan berbeban berat itu untuk datang kepada Dia. 所以马太福音11章28节就是说呢，我们这些有劳苦重担的人呢，应当到主的面前来。 Dan Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. 那么他就能够给予我们安息了。 Waktu kita merasa bahwa kehidupan kekristenan ini adalah sejumlah peraturan dan keharusan yang harus kita kerjakan, harus kita usahakan sendiri, maka kita pasti tidak akan sanggup untuk melakukannya. 但是如果我们不断的强迫自己这样的去做的时候呢，我们是不可以做到的。 Kita pasti akan merasa letih, lesu, dan berbeban berat. 我们当然会觉得很疲劳、很劳累，心里很重担。 Maka Yesus berkata, marilah kepadaku. 所以耶稣说：“来吧， Mari kepadaku. 到我这里来吧。 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 你们当负我的軛，学我的样式，这样你们心里就必得安息。” Saudara, kuk adalah kayu lengkung yang dipasang pada tengkuk kerbau untuk menarik bajak. 那个軛呢，是放在这个脖上的，是为了要去耕种的。 Kuk itu biasanya terdiri dari 2 lengkungan untuk dipasang pada 2 ekor lembu. 那个軛呢，是有两边弯曲的。 Nah, biasanya lembu yang sudah berpengalaman atau lembu yang lebih senior akan dipasangkan pada lembu yang lebih muda atau lembu junior. 那
这个二呢是放在一个年长的牛脖子上，还有另一边放在比较年轻年少的牛脖子上。Tujuannya adalah supaya lembu junior itu bisa mengikuti lembu senior dan belajar dari dia. 它的目的就是呢，那个年少的牛呢，可以向年长的牛学习。Saya membayangkan ketika Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang." 我想起来了，耶稣所说的话呢，你当负我的恶， dan belajarlah daripadaku. 然后向我学习样式。 Saya membayangkan itu seperti Yesus berada di sisi kuk yang satu dan saya di sebelahnya. 就好像呢，主自己承担了一个二，然后他在我们的旁边，我们自己也承担了一个 Dan 二。 ketika dia mengatakan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 但是主所说的呢，负我的二吧，它是轻省的、容易的。 Saya jadi mengerti kenapa beban itu bisa enak dan ringan. 那么我们所负的重担呢，就成为容易的，而且轻省的。 Karena Yesus yang mengarahkan saya. 耶稣这么向我们说， Saya hanya perlu mengikut dia dan belajar dari dia. 我们只需要跟随主耶稣，向着主学习。 Saya hanya perlu memberi diri untuk dipimpin oleh dia. 我们只需要把自己交在主的手中，让他引导。 Kalau dia mau bergerak ke kanan, saya ngikut bergerak ke kanan. 他要往哪个方向走，我们只是跟随而已。 Dia jalan lurus ke depan, saya ikut jalan lurus ke depan. 他向前走，我们就跟着向前走吧。 Saya akan mendapatkan kelegaan. 那么我们就不会觉得疲乏， Karena dia yang memimpin dan saya cuman ikut. 因为是他在引导着的，我们只是跟从而已。 Bukan cuman itu, dia berada di samping saya, kami jalan bareng. 而且他也是在我们的旁边，跟我们同心一起走。 Nah, justru ketika saya tidak mengikuti pergerakan dia, beban itu akan terasa semakin berat dan melelahkan. 如果没有主跟我们在一起，我们的恶是越来越重的。 Saudara lihat, ada sebuah relasi yang unik antara saya dengan Kristus, antara kita dengan Kristus. 你可以看到吗？我们和主之间有一个不一样的关系。 Dan inilah inti dari formasi spiritual itu. 那这是属灵的操练编排。 Kita hanya perlu datang menyerahkan diri kepada Tuhan dan belajar dari Dia, mengikuti pimpinannya, sehingga pada akhirnya porsi Tuhan itu yang semakin besar menguasai kita. 我们只是需要呢，把自己交在主的手中，跟随着主，让他引导，那么我们就越来越更像他了。 Dan sehingga pada akhirnya kita semakin dipersatukan, semakin punya kesatuan dengan Dia. 最后呢，我们就和主呢越来越同心合一了。 Dan akhir dari kesatuan itu adalah karakter Kristus memancar keluar dari dalam diri kita secara natural. 最后的结果就是耶稣基督的个性呢，就在我们的身上呢表现出来了。 Nah, saudara, ketika kita memahami hal ini, tentu kita akan menjalani kekristenan kita dengan cara yang berbeda, bukan? 但是我们得到了这一切的时候呢，我们所过的基督徒生活呢，当然就不再一样了。 Hidup kekristenan kita bukan lagi bicara soal saya berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seperti Yesus. 那么我们这时候只会说的，我们也更像耶稣了。 Bukan lagi bicara soal saya berusaha sekuat tenaga untuk jadi orang yang lebih sabar. 我们不再说呢，我已经示范了，要成为更加忍耐的人呢。 Sebaliknya, hidup kekristenan itu bicara soal menyerahkan diri dan memikul kuk yang sama dengan Tuhan. 说起来呢，基督徒的生活呢，其实就是负一个呢，然后走得更像耶稣。 Membiarkan dia yang bekerja dan mengarahkan kuk itu. 那么就负责这个呢向前走。 Kita hanya perlu jadi seperti lembu junior yang mengikuti lembu senior kemanapun diarahkan. 那么我们就好像那个年少的牛呢，跟着年长的牛一直走。 Tapi dalam prakteknya, 但是在实际上， kita perlu mengakui bahwa untuk datang, untuk menyerahkan diri dan dipimpin oleh lembu senior itu juga bukan hal yang mudah. 那是为了我们要跟着这个年长的，向他学习，跟着走的时候呢，是不容易的。 Ada banyak kendala dan kendala paling besar adalah diri saya sendiri. 最大的问题呢，就是自己的问题。
Saya membayangkan kembali dengan contoh lembu junior dan lembu senior tadi. 我就给了那个这个理列，就是年少的牛和年长的牛。 Kalau kita bilang sih memang enak jadi lembu junior kan cuma ngikut. 看起来好像作为年少的牛呢是比较容易嘛，只是跟随者。 Ya cuma ngikut sampai akhirnya kita belajar dan terbiasa, oh ternyata bajak sawah itu caranya begitu ya. 只是跟随呢，学习呢，看看知道如此耕种就可以了。 Tapi lembu junior kan punya egonya sendiri. 但是这个年少的牛呢，它还是有自己所想要做的啊。 Waktu lembu senior mengarahkan dia jalan ke arah yang berbatu-batu, 但是年长的牛呢，带着它走向那些有石头的道路的时候， lembu junior itu langsung protes, ih kenapa jalannya ke situ? 那么年少的牛就会发怨言说：为什么要走这一边的路呢？ Di sana jalannya jelek, kenapa nggak jalan dari sini? 这个路不好走呢，为什么不走那一边呢？ Dia malah kepengen sok ngatur si lembu senior. 这个年少的牛就好嚣张、好自高了。 Padahal lembu senior sudah punya pengalaman bertahun-tahun membajak sawah dan mungkin dia sudah tahu seluk-beluk seluruh sawah yang dia pernah bajak itu. 其实年长的牛呢，它已经有好多年的经验了，它当然知道了如何走、如何去耕种的。 Saudara, ini gambaran yang saya bayangkan juga bisa terjadi pada kita. 我是想象呢，如果我们是在如此的情形之下， Diri kita sendiri, kedagingan kita adalah penghambat paling besar untuk kita bisa datang kepada Tuhan. 其实我们人类属肉体的意念呢，是我们最大的阻碍。 Meskipun kita tahu ajakannya itu adalah ajakan untuk memberikan kelegaan kepada kita. 其实耶稣基督的邀约呢，是使我们能够得到更加轻省的事情。 Dan kita hanya perlu untuk menyerahkan diri datang kepada Dia. 我们只需要把自己交托在他的手中，跟随着他。 Tapi tidak gampang kan untuk datang kepada Tuhan? 但是来到主面前不是很简单的，对吗？ Tidak gampang untuk membiarkan Kristus bekerja di dalam kita dan mengambil alih hidup kita. 不容易啊，让基督在我们的心里工作，来引导我们。 Karena saya pengen punya porsi yang besar juga dalam hidup saya. 有时候我们觉得我们在生活上应该我们自己有更大的承担。 Maka saudara, untuk mengatasi hal ini, 为了要解决这一个事情， kita perlu secara sengaja melatih diri kita. 那么我们就需要操练自己， Perlu sengaja melatih diri kita supaya kita itu bisa masuk di dalam sebuah kondisi di mana kita bisa datang kepada Dia dan belajar dari Dia. 我们只要知道的去调节，然后去训练自己，能够进入一个环境，很容易进入被主引导的环境。 Latihan yang kita lakukan dengan sengaja ini yang kita sebut dengan disiplin rohani. 这个不断的操练呢，就是我们所说的属灵操练呢，成为一个编排的。 Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 mengatakan begini, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 那么保罗在提摩太前书4章第7后半节到第8节说，在金钱上操练自己，操练身体，益处还少，唯独金钱凡事都有益处，因为今生和来生的应许。 Latihan dalam hal ini berasal dari akar kata yang dipakai untuk menunjukkan latihan yang dilakukan oleh para atlet. 那么这里所说的操练呢，就是好像那些运动员所做的操练。 Dan artinya sama dengan disiplin. 那的意思和智力也是一样的。 Disiplin adalah sebuah sarana anugerah yang disediakan oleh Allah untuk kita itu bisa dilatih datang kepada Dia dan berelasi dengan Dia. 其实智力的就是神给我们的恩典，是我们可以接受操练呢，然后能够和主有沟通。 Paulus berkata bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. 保罗说呢，身体的操练呢是有限制的， Tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. 但是所谓属灵的操练呢是没境界的。 Dan sebenarnya kata asli yang diterjemahkan menjadi ibadah di dalam ayat tadi ini memiliki arti yang lebih luas.
那么这个信息呢是比较广阔的。 Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai godliness. 这个叫做属神的敬拜。 Godliness itu artinya ada karakter kekristenan yang keluar secara natural dari dalam hati dan jiwa kita yang terdalam, yang merupakan tujuan hidup kekristenan kita. 他的意思是说呢，我们基督徒的性格呢，其实是从里面而出来的，目标呢，就是能够活着更像基督了。 Nah, jadi latihan untuk karakter kekristenan itu diperlukan bukan hanya untuk hidup kita saat ini, tetapi untuk hidup kita yang akan datang. 其实并不是只是说关于我们以后要过的生活。 Sebab nanti di dalam hidup kekekalan kita akan menikmati kesatuan yang sempurna dengan Kristus itu. 其实，在我们最后的永生的生活里面，我们就能够跟主有一个合一的生活了。 Jadi saudara, disiplin rohani itu bukanlah aktivitas atau beban berat yang harus kita lakukan supaya kita jadi orang Kristen yang baik. 其实呢，为了成为一个更好的基督徒呢，这个属灵生命的操练是一定的。 Disiplin rohani itu bukan hanya terbatas pada sekedar aktivitas rohani. 其实属灵的操练并不只是限制于操练属灵的事情。 Tetapi bagaimana aktivitas itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk terhubung dengan Kristus? 但是我们所做的一切呢，是不是能够使我们更像基督呢？ Bagaimana melalui aktivitas itu kita bisa terhubung dengan Kristus dan mendengarkan pimpinannya? 那是不是我们所做的这一切操练呢，使我们能够更亲近主、更听到神呢？ Tentu saja disiplin itu tidak dapat dipisahkan dari firman Tuhan sebagai sumber utamanya. 当然，其实智力的这一个关系呢，是圣经所教导的。 Tapi berbagai aktivitas itu bisa jadi lewat kita melihat dan menikmati alam, kita jadi bisa melihat kebesaran Tuhan. 这能够帮助我们能够看到神为我们所做的这些计划。 Dan berbagai aktivitas lainnya. 还有其他的事情。 Nah, jadi disiplin ini adalah anugerah dari Tuhan supaya kita bisa merasakan pimpinannya dalam hidup kita. 所以这个智力是神的恩典，使我们能够看到他的领导。 Dan karena kita tahu kita perlu melakukan disiplin itu agar kita bisa merasakan pimpinan Tuhan. 所以我们能够在智力的时候，能够看到神所想要的。 Karena kita tahu kita melakukan disiplin itu supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. 所以我们能够跟主有一个密切的关系。 Maka disiplin itu harusnya menjadi sebuah kesukaan bagi kita. 所以智力呢，应该是成为我们心里所想念、所愿意去做的。 Dan kita melakukannya dengan cara yang berbeda. 那我们做的当然是和其他人是不一样的。 Saudara, ketika kita berelasi dengan orang lain, 当我们与人有彼此的互动的时候， kita juga memerlukan disiplin. 我们也需要一个纪律。 Kita perlu dengan sengaja melakukan aktivitas tertentu yang bisa membuat kita terhubung dengan orang itu. 当然，我们是要特意的去做一些行动，使我们能够跟人有一个互动。 Saya dengan pacar saya terpisah jarak. 比如说，我和我的这个男朋友，他是在马lang， Ya, dia di Malang, saya di Medan. 他在马lang，我在 Medan。 Kami melakukan disiplin. 我们彼此纪律。 Selain berkomunikasi setiap hari, 除了我们每一天的沟通之外， kami dengan sengaja menyediakan waktu seminggu sekali untuk makan bareng secara virtual. 我们特意的设定了一个礼拜一些时间呢，能够一起在这个网络方面呢吃饭，看到彼此吃饭。 Dan supaya lebih terasa makan bareng meski cuma lewat video call, kami kadang-kadang sengaja pesan makanan yang sama. 我们有时候特意选一些同样的食物。 Ya meskipun beda kan makanan, kalau kue tiaw di Malang dengan kue tiaw di Medan tentu beda rasanya. 当然啦，味道的 Medan 的粿条和那边的米是不一样的。 Tapi kami perlu disiplin dalam menyediakan waktu karena sama-sama punya waktu kesibukan yang berbeda. 为了要得到同样的那个时间呢，这是需要纪律的。 Kalau misalnya salah satu tidak bisa di jam yang sudah disepakati, kami akan sepakat cari waktu yang lain. 如果在固定的时间彼此之内不能够实行，我们就另外选另一个时间。 Saudara, kami melakukan disiplin ini dengan sebuah kerelaan hati.
那这就是我们要自律的原因 Bukan sebuah keterpaksaan, bukan sebuah beban berat. 并不是成为一个很重的负担。 Karena kami menikmati waktu bersama dan kami sadar bahwa relasi itu perlu terus dibangun supaya bisa tetap terhubung satu dengan yang lain. 那这个彼此的关系呢，是要被建立起来的。 Saudara, ketika berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan, 我们所谈的现在就是我们与主之间的关系。 kalau kita sadar kita butuh pimpinannya, kita butuh berelasi dengan Dia, kita butuh mendengarkan Dia, 如果我们需要神的引导呢，那么我们就需要有一个与主建立的关系，而且去听从他的带领。 maka kita perlu dengan sengaja memilih melakukan disiplin rohani tertentu yang membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan. 那么我们就要特意的去操练自己的属灵的事情，我们才能够得到他的引导。 Mungkin kita perlu set waktu khusus untuk kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kita. 有时候可能神会借着神的话语向我们说话， Mungkin itu waktu untuk berdiam diri dan belajar mendengar dari Tuhan. 可能有时候我们会静下来呢，接受听他的声音。 Mungkin itu adalah waktu berkualitas untuk bisa bercakap-cakap dengan Dia. 可是有时候我们可以跟神对话， Atau apapun itu. Atau apapun itu. 或者是什么都能够。 Kita akan membahas berbagai disiplin rohani ini secara spesifik di minggu-minggu yang akan datang. 我们可以在探讨一些属灵的事情。 Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan kita sebuah kerinduan untuk bisa datang dan belajar dari Dia. 愿神给予我们一个想念，可以更多的向他学习。 Kiranya kita menikmati punya relasi dengan Tuhan dan belajar dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. 让我们也能够享受与神的关系，然后不断的向他学习，以谦卑的心。 Dan kita akan mendapatkan kelegaan dari Dia. 最后，我们就能够从神得着了一个清神而且安息的心。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们， Mari kita tundukkan kepala dan 让我 kita 们低头 berdoa. 祷告。 Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. 主，我们已经听到了你的话语， Kami belajar melihat indahnya sebuah relasi unik antara Engkau dengan kami. 我们学习呢看到了一个很特别的这个关系，就是你和我们之间的关系。 Kami belajar melihat untuk dipimpin oleh Tuhan, 我们学习呢让你带领， untuk mengikut Tuhan 跟随你， dan mendapatkan kelegaan dari Engkau. 而且从你得着了一个安息。 Biarlah setiap kami boleh menikmati itu, Tuhan. 让我们每一个人都能够享受到神。 Biarlah Engkau mengizinkan setiap kami untuk mencicipi kelegaan-kelegaan yang Engkau tawarkan. 恳求主，你允许我们每一个人都能够享受到你为我们预备的安息。 Dengan kami memberi diri untuk dipimpin oleh Engkau sendiri. 可叫我们把自己交在主你的手中，让你来引导我们。 Tolong setiap kami, Tuhan. 我们这样祷告， Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. 谢谢你主， Amin. 奉主的名，阿门。